ini berfungsi untuk menyatakan perasaan, baik perasaan riang gembira, rasa sayang, kerinduan dan rasa duka. Pada zaman dahulu, alat muzik sapi ini biasanya dimainkan pada siang hari dan secara umumnya irama yang dihasilkan menggambarkan perasaan gembira dan sukaria. Manakala, jika sapi dimainkan pada malam hari, biasanya irama yang terhasil merupakan irama yang bernada sendu, syahdu atau sedih. Selain itu, sapi berfungsi sebagai tujuan perubatan. Terdapat banyak ungkapan mengenai sapi dalam tekuak lawe, iaitu sastra lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam tradisi masyarakat Dayak, khususnya suku Dayak Kanyan dan Kenyah. Misalnya, ungkapan sapi berentah tulang untuk awak membawa maksud alat muzik sapi ini mampu menemukan tulang belulang hantu yang bergentayangan. Tambahan lagi, ungkapan tersebut menzahirkan bahawa alat muzik sapi ini mampu membuat orang yang mendengarnya merinding sehingga menyentuh tulang atau perasaan. Seterusnya, sapi ini berfungsi sebagai simbol tuah dalam sesuatu majlis rasmi atau keramaian. Kepercayaan akan tuah sapi masih diyakini oleh kaum Dayak. Misalnya, ketika sapi dimainkan dalam satu upacara adat, saat bunyi petikan sapi terdengar, seluruh orang akan terdiam. Kemudian, terdengar salib-salib lantunan doa atau mantra yang dibacakan bersama-sama. Dalam suasana seperti ini, tidak jarang di antara mereka ada yang kerasukan roh halus atau roh leluhur. Sapi juga dimainkan pada saat acara pesta rakyat atau acara gawai padai. Sapi dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian yang lemah gemalai. Akhir sekali, sapi berfungsi sebagai alat hiburan dalam satu keluarga besar. Anak-anak muda Dayak yang gemar memainkan sapi akan berkumpul di malam hari. Selain itu, sapi juga dimainkan oleh kaum lelaki Dayak untuk menarik perhatian perempuan yang sedang ditaksirnya. Tradisi orang Dayak yang tinggal di rumah panjang membuatkan sapi sebagai satu sarana yang mudah untuk meramaikan suasana atau untuk menghiburkan ketika ada salah seorang anggota yang sedang bersedih. Di rumah panjang tersedia sebuah ruang besar untuk acara adat atau dipanggil sebagai ruang keluarga. Di ruang besar inilah para pemuda Dayak saling menunjukkan kemahiran dalam memainkan sapi. Tidak hanya itu, sapi juga dimainkan sebagai tanda kesyukuran atas peristiwa tertentu, misalnya ketika hasil tanaman mereka subur. Seterusnya, klasifikasi alat muzik sapi berdasarkan Sahman Boston. Sapi diklasifikasikan sebagai alat muzik kordofon. Hal ini demikian kerana sapi mengeluarkan bunyi melalui getaran pada talinya yang ditegangkan dan turut menghasilkan chord. Seterusnya kita masuk kepada analisis konsep muzik sapi, iaitu yang pertama, menggunakan skil pentatonik yang dapat digunakan sebagai iringan lagu pentatonik dan menggantikan alat iringan keyboard ataupun piano. Yang kedua, sistem tiupan sapi, iaitu jika dimainkan secara duet, pemain utama memainkan melodi dan membuat improvisasi secara spontan berdasarkan melodi asas. Pemain pengiring memainkan ostinato yang mudah atau memainkan melodi berbalas atau counter melodi yang kompleks. Yang ketiga, pitch, tali tidak tetap dan bergantung kepada saiz dan jenis tali yang digunakan. Kemudian, jeda-jeda dan skill yang dihasilkan oleh tali adalah tetap. Dan yang terakhir sekali ialah tali pertama dan tali kedua ditiunkan pada pitch yang sama, manakala tali yang ketiga ditiunkan pada jeda perfect kelima ke atas. Baiklah, seterusnya ialah analisis konsep muzik bagi alat muzik jatuh hutang. Melodi dalam ensemble. Sesebuah sapi dan jatuh hutang memainkan melodi secara unison, iaitu dua atau lebih bahagian muzik yang mempunyai bunyi pitch yang sama pada waktu yang sama. Alat muzik sapi kedua atau jatuh hutang kedua memainkan ostinato melodi ataupun ditulis sebagai melodi berbalas. Bukan itu sahaja, ton-ton jatuh hutang adalah non-sustaining kerana ia merupakan memainkan dengan cara mengulangi not secara beberapa kali dengan pantas. Itu sahaja bagi konsep muzik untuk alat muzik jatuh hutang. Sekian, terima kasih. Saya mewakili ahli-ahli angkasa yang lain mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton video perkongsian kami ini. Kami berharap agar anda semua dapat menerima input yang positif daripada perkongsian kumpulan kami.
Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Betul-betul.